Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mula, marilah kita baca Al-Fatihah sama-sama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Sihat, Alhamdulillah. Semoga kita tetap sihat menghadapi bulan puasa ni, menyongsong bulan puasa. Semoga semua dapat sihat dan dapat melaksanakan ibadah puasa serta perkara-perkara yang sunnah dalam puasa dalam keadaan sihat walafiat. Amin, Allahumma amin. Okey, kita mulakan pelajaran hari ini. Ya, insya-Allah kita akan belajar tentang tanda waqaf. Tapi sebelum tanda waqaf, kita nak ulang pelajaran yang semalam. Semalam kita belajar tentang izhar. Izhar apa? Mutlak. Izhar mutlak. Izhar mutlak. Kata lain daripada izhar mutlak adalah, nama lain dia apa? Izhar bikilmatin. Izhar bikilmatin. Ataupun Izhar bikilmatin, lepas tu hakiki. izhar hakiki. Okey. Jadi izhar mutlak ataupun mutlak ni pure lah maksudnya. Air mutlak, air pure yang masih ini. Kalau air mutlak tu kalau dalam bab taharah ada namanya air mutlak, air hujan, air paip itu air mutlak, air bersih. Jadi kalau izhar mutlak memang betul-betul kena jelas. Lepas tu kalau dikatakan izhar hakiki, memang hakiki, betul-betul izhar bentuk dia. Kalau dikatakan izhar bikilmatin, bikilmatin ni maksudnya satu kalimat. Satu kalimat ni adalah nun dengan ya ataupun nun dengan waw. Dia dalam satu perkataan, tidak terputus, dia gabung dalam satu. Contoh dia kejap. Izhar mutlak huruf nun sakinah bertanda sukun. Tahu nun sakinah? Nun sakinah tu apa? Nun mati. Nun sakinah adalah nun mati. Jadi nun mati ada kalanya dia ada tanda mati, ada kalanya tidak ada tanda mati. Tapi untuk izhar, semua izhar baik izhar halki maupun izhar mutlak, dia ada tanda mati. Sekali lagi saya ulang. Untuk izhar mutlak ataupun izhar halqi, nun dia ada tanda mati. Okey, jelas? Huruf nun bertemu dengan huruf waw ataupun ya. Dia dua je. Nun atau waw ataupun ya dalam satu perkataan. Sebab kalau nun mati bertemu dengan waw ataupun ya dalam dua perkataan, dia adalah idgham
ma'al hunnah. Tetapi kalau dalam satu perkataan dia izhar mutlak. Saya ulang, izhar mutlak. Okey, izhar mutlak. Jadi dalam izhar mutlak ini dalam Al-Quran hanya ada 4 perkataan. Maksudnya 4 perkataan ni bukan hanya 4 itu aja, tapi ada banyak tapi perkataan yang sama. Perkataan 4 ni diulang-ulang dalam Al-Quran. Yang pertama, bunyanun. Bunyanun. Nun dibaca jelas. Jadi bunyanun. Kita tengok nun dengan ya sambung tak? Sambung. Sambung. Itu yang disebut dengan satu perkataan. Yang kedua, ad-dunya. Ad-dunya. Nun dengan ya sambung tak? Sambung. Sebab kalau kita tak baca tak baca jelas, tak ada dunia. Jadi dia duya. Duya salah. Yang betul dunya. Okey. Yang ketiga, sinwanun. Sinwanun. Nun mati bertemu dengan waw. Nun dengan waw bersambung. Yang keempat, qinwanun. Qinwanun. Nun mati bertemu dengan waw. Nun dengan waw bersambung. Dan bila bersambung, maka kena baca jelas. Itulah yang disebut dengan izhar mutlak. Okey, sebelum kita masuk ke tanda waqaf, ada pertanyaan untuk izhar mutlak? Tak ada? Alhamdulillah. Kalau tak ada. Okey, sekarang kita masuk kepada tanda waqaf. Waqaf ini waqaf kalau dalam bahasa Malaysia, waqaf bahasa Melayu dia apa waqaf? Berhenti. Selalunya kita dengar perkataan waqaf ni pada apa? Waqaf Barang. Barang. Betul. Benda ataupun barang. Selalunya orang mewakafkan tanahnya untuk pesantren ataupun pondok, untuk kubu, untuk masjid. Maksudnya berhenti jadi dari pemilik itu kepada pemilik orang lain. Dihadiahkan, diwakafkan. Jadi bila dia wakafkan ini, insya-Allah barang itu berhenti menjadi milik kita, tetapi pahalanya terus mengalir. Itu wakaf. Jadi tanda-tanda wakaf yang selalu ada dalam Al-Quran, dia hanya ada banyak, tapi yang selalu yang am itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan ain kadang-kadang ada 7. Tapi yang famous ada 6. Dan untuk 6 ini dia selalunya berpasangan. Maksudnya berpasangan, ada satu berhenti, satu tak boleh berhenti, satu bagus terus, satu bagus berhenti, seperti itu. Okey, tanda waqaf. Waqaf maksudnya adalah berhenti. Okey, dalam istilah berhenti, tetapi tidak semua waqaf harus berhenti. Yang pertama adalah mim, disebut dengan waqaf lazim. Mim disebut adalah waqaf lazim. Maksudnya mesti berhenti. Mim mesti berhenti. Jadi kalau sesuatu yang mesti lazim, jadi sebaiknya kita berhenti. Kalau tak berhenti, dosa tak? Dosa. Wow. Kalau tak berhenti, dosa. Kalau yang lain macam mana? Kalau tak berhenti, dosa tak? Tak apa. Tak apa. Dosa Ustaz sebab mesti. Mesti. Okey. Tetapi kalau Pak Rozi kalau tak berhenti, dosa tak Pak Rozi? Dosa lah kot. Dosa.
Kalau tahu tapi tak buat dosa lah. Salah lah sebenarnya. Okey. Dia kan tak berhenti tak dosa tapi tak bagus, tak perfect. Sebab lazimnya berhenti. Contohlah, lazimnya kalau orang makan orang makan. Lazimnya kalau orang makan duduk. Lepas tu kita makan sambil berlari. Bawa nasi lari sana dan sini. Boleh tak? Boleh makan. Tapi lazim tak benda tu? Tak lazim. Tak makan sambil berlari bawa nasi. Campaklah semua, jatuh semua. Seperti itulah. Jadi istilahnya memang boleh kita terus tapi tak baguslah, sebaiknya berhenti. Tapi ada kadang-kadang bila orang qira' yang ngaji berlagu tu ada yang tak berhenti kerana dia menyesuaikan lagu. Jadi kita contoh kat sini, kita buka juzuk 3. Try tengok dekat juzuk 3. Juzuk 3 surah masih Al-Baqarah. Juzuk 3 Ali Imran ni. Juzuk 3 surah Ali Imran Ada Al-Baqarah lagi. Baqarah muka surat apa? Juzuk 3 muka surat apa? Ayat Awal juzuk 3. Ada contoh kalau saya. Ali Imran lah kan? 42. 40 Ali Imran. Ali Imran. Oh, Al-Baqarah. 3 muka surat 42. Sekejap kita tengok surah Al-Baqarah muka surat 42. Okey, ayat atas. Nampak tak? Nampak Muka surat berapa? 42. Ayat Paling atas. Tilkar rusulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada mim. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Okey, jadi dekat sini ada mim. Seandainya kita nak ala ba'dim minhum, boleh, tak dosa, tapi tak perfect, tak bagus. Sebaiknya kita berhenti. Dan kadang-kadang tanda mim kecil ini selalu orang abaikan ataupun terlepas pandang. Sebab dalam Al-Quran tak banyak wakaf kecil ni. Beza mim kecil ini dengan mim panjang. Yang ni yang saya tunjuk ni mim panjang, mim ekor panjang, mim ba'di. Kalau mim ekor pendek, dia menandakan wakaf lazim. Kalau mim ekor panjang, menandakan bacaan iqlab. Ingat Jadi mim kecil ini adalah wakaf lazim. Sebaiknya berhenti. Wakaf lazim sebaiknya berhenti. Lawan dia adalah wakaf ini lam alif. Dilarang berhenti. Adamul wakaf, tidak ada berhenti. Kalau lam alif ni contoh dekat surah apa Ada yang ingat sebab kadang-kadang jumpa tapi kadang-kadang tak perasan. Ada yang ingat tak? Lam alif. Lam alif dekat nota. Dekat nota pula tak tulis pula. Ya Allah. Kejap. Kita cari kejap. Biar nampak. Ada, tapi dalam Al-Quran ada. Banyak. Selalu jumpa lam alif ni. Tapi bila kita cari, dia menghilang. Tak jumpa. Bila kita tak cari, dia akan jumpa. Ada, tapi saya selalu jumpa. Tapi sekarang mana dia? Biasalah Ustaz, kalau kita cari memang tak jumpa. Lam alif, ya Allah. Kalau puan-puan jumpa, bagi tahu. Sambil kita tengok Quran kejap. Surah apa ya Allah. Alah. Sekejap. Kena cari kat Google jugalah, senang. Cari kat ni agak susah sikit. Kejap. Tanda contoh.
Contoh tanda waqaf. Okey. Puan ada jumpa Puan? Kata belum. Ni Ustaz. Wala azala. Muka surat 44. Muka surat 44. Okey, muka surat 44. Okey, kita tengok muka surat 44 ayat yang ke Ayat yang ke 200 apa ni? 262. okey betul. Ni kita tengok dekat ni ayat yang ke 262. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala azallahum ajruhum inda rabbihim. Dekat sini ada wala azza, ada lam alif kan? Nampak tak? Nampak. Ni dekat azza, wala azza ada lam alif. Ni adamul waqaf. Jadi bila kita tak sampai nafas dia, contohlah summa la yujmi'una ma anfaqu manna wala azallahum ajruhum. Kalau nafas kita sampai tak apa. Kalau kita tak sampai, elakkan berhenti di tanda lam alif. Jadi ma anfaqu manna, kita berhenti dekat mana? Wala azallahum, jangan berhenti wala azza. Walaupun kita ulang wala azallahum, tapi seeloknya elakkan berhenti di tanda lam lam alif. Karena tanda lam alif itu bermaksud adamul waqaf, maksudnya tidak ada berhenti. Jadi dielakkan untuk berhenti. Jadi intinya lam alif dengan mim itu berlawanan. Betul tak? Lam alif dengan mim tadi berlawanan. Kenapa saya mengatakan berlawanan? Sebab bila mim mesti berhenti. Sedangkan lam alif dilarang berhenti. Jadi dia sepasang, satu berhenti, satu terus. Okey. Yang kedua, waqaf qaf dengan lam. Ada yang menyebutnya waqaf qili sebab qaf dengan lam. Waqaf qili ataupun al-waqfu aula. Apa maksud al-waqfu aula? Berhenti lebih utama. Berhenti lebih utama. Waqaf lebih utama. Tapi boleh terus tak? Boleh. Contoh kita tengok tadi muka surat tadi. Ada tak muka surat tadi? Paling bawah. Ayat paling bawah. Jumpa? Ya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mimma kasabu. Tetapi kalau kita nak sambung mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Boleh tak dosa tapi tak bagus. Sebaiknya berhenti. Tapi kadang-kadang orang kita ni satu je masalah dia. Bila pendek-pendek nak terus. Padahal contoh kat sini ada qaf dengan lam, sini ada jim. Yang ni tak nak berhenti. Padahal kat situ kita tahu kalau ada ni sebaiknya berhenti walaupun berdekatan, tapi sebaiknya berhenti. Disebut dengan waqaf apa tadi? Qali. Aula. Qali ataupun kili ataupun waqful aula.
Al-waqful aula. Waqaf qili selalu orang menyebutnya. Waqaf Okey. qili. Yes. Lawan daripada waqaf qili adalah waqaf sili. 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 Waqaf sili al-waslu aula. Apa maksud al-waslu? Wasal lebih utama. Wasal ataupun sambung Sambung. lebih USILI utama. Ustaz. Ha? Sili. Sili. Ha? Sili kalau AJSI. Sot macam mana je sot? SH ke? SH. H. SH. Sili. Sili. Itu cuma Sod istilah je. ya lam ya. Sili. Ini sili. Sot lam ya. Soal lam ya. Sot lam ya. Sili. Okey. Jadi dia lawan kepada qili. Qili. Qili berhenti lebih utama. Sili terus lebih utama. Okey, kita tengok contohnya. Atas ni solda, betul? Wabilun fatarakahu soldan la yaqdiruna ala. Daripada kita berhenti dekat ala, sebaiknya lebih bagus kita berhenti dekat Sola. sili. Dia macam ni, kalau untuk sili ni, sili walaupun terus lebih utama, tapi kalau terus nafas kita tak sampai, lebih baik kita berhenti dekat sili daripada kita berhenti di tempat yang tidak ada waqaf. Tapi kalau nafas kita sampai, lebih baik terus. Tapi dalam kelas ini saya selalu anjurkan untuk berhenti. Kenapa saya anjurkan untuk berhenti? Supaya tidak berhenti di tempat yang bukan waqaf. Karena kita baca dekat sini bukan baca laju. Kalau baca laju nafas kita panjang. Tapi kalau baca slow-slow kadang nafas tak sampai. Jadi bila tak sampai mengelakkan berhenti macam tu, kita berhenti dekat sili. Tapi kalau puan baca laju sendiri, kalau nafas sampai, sebaiknya diteruskan. Okey, faham? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, jadi sili lawan kepada Qili. qili. Okey, seterusnya adalah jim. Waqaf jaiz. Apa maksud jaiz? Waqaf jaiz? Boleh berhenti, boleh sambung. Boleh berhenti, boleh sambung. So bermakna dia adalah Pilihan. Ikut kita lah. Kalau nafas kita panjang, kita nak berhenti, boleh. Nafas kita pendek, ya kita nak berhenti. Nafas kita panjang, kita nak terus pun boleh. Tapi kalau nafas kita panjang, tapi kita saja nak berhenti, boleh, tak ada hal. Jadi dia pilihan. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah di antara semua. Kalau yang tadi, ada yang kena berhenti, ada yang kena terus, ada yang berhenti lebih baik, terus lebih baik. Tapi jaiz ni adalah pilihan. Boleh terus, boleh berhenti. Selalunya puan terus ke berhenti? Terus je Ustaz. Betul terus. Hitung Panjang nafas. dengan nafas Ustaz. Tengok ayat. Tengok ayat. Kalau ayat tu panjang, kita berhenti. Kalau ayat tu pendek, kita sambung. Okey. Seterusnya ialah tanda titik 3. Ingat, tanda titik 3 ni pasti bukan apa kadang-kadang, tapi pasti dia berpasangan. Kalau kita jumpa satu, cari pasti ada satu lagi. Dia istilahnya macam belangkas. Dia tak nak dipisahkan. Tahu belangkas kan? Ya. Belangkas dia kan selalunya berduaan. Dia bukan berpisangan. Berpasangan jantan betina. Dia berdua-dua je. Sama dengan ni, pasti dia berpasangan. Kita kena cari, pasti ada. Cuma kalau belangkas yang dimakan telurnya, kalau ini adalah macam telur, dia mungkin ambil dari simbol kalau belangkas mungkin. Okey. Jadi dia berpasangan, disebut dengan waqaf mu'annaqah. Maksudnya boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Contohnya surah apa? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat
Ayat nombor 2. 2. Ayat 2 muka surat 1. Kita tengok. Muka surat 1 surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah. Kita tengok. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Selalu orang berhenti dekat fih. Tapi boleh tak kalau kita berhenti dekat raib? Boleh. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Okey. Kalau kita berhenti dekat la raib, jadi mad apa? Maklin. Maklin. Kalau kita berhenti dekat fih, jadi mad ma'ril sukun. Jadi di antara dua ini kita boleh Berhenti berhenti. salah satu. Kalau kita terus boleh tak? Boleh. Boleh, tapi tak afdal. Kalau kita berhenti dua-dua boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau Berhenti salah satu. kalau dua-dua boleh tapi tak sama dengan terus tadi. Tak perfect lah. Macam tu. Sebaiknya berhenti di salah satu. Walaupun ayat dia pendek, kalau kita nak sambung sampai tak? Sampai. Sampai padahal. Tapi kerana kita nak baca paling bagus, jadi kita kena berhenti. Salah satu. Tapi sebelum kita tapi untuk tanda waqaf ini semua ada satu lagi ya tadi ada satu lagi ain apa maksud ain? Rukuk ni biasa ada bukan dalam ni bukan dalam surah dalam ayat tetapi di luar ayat di tepi. Di tepi sebagian Quran ada tulis rukuk. Tapi Quran lama, Quran saya tak ada tulis rukuk. Quran puan ada tak? Ada baru. Quran baru tak ada. Quran lama kadang-kadang ada tanda rukuk, tanda akhir surah ataupun ayat tertentu. Quran satu lagi ni ada. Sekejap saya tengok muka surat 252 ada tak dekat Quran yang ni, Quran digital ni 252. Ada tak kat tepi? Tak ada. Kosong tepinya. Kalau dekat Quran ni ada yang dekat wa yaqulu. Dekat sini ada rukuk. Dekat ni wa yaqulu ni ada tanda ain. Jadi rukuk ni kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Tapi ada yang Quran menggunakan khizib. Ada juz, ada khizib. Okey? Jadi ain itu rukuk. Okey, sebelum kita masuk kepada bacaan ayat, saya nak terangkan sedikit, nak mengingatkan sedikit semua tanda waqaf yang di sini, tanda waqaf yang ada 6 ini boleh berhenti, tetapi selalunya yang dilarang hanya lam. Mim mesti berhenti. Kili berhenti lebih utama. Sili wasal lebih utama, berhenti boleh. Jaiz pilihan, waqaf ma'unah berhenti salah satu. Jadi di antara ini yang tidak boleh ataupun dilarang berhenti cuma satu, lam, alif. Jadi kalau puan jumpa tanda waqaf semua ni boleh berhenti kecuali lam, alif. Okey? Semua boleh berhenti kecuali lam, alif. Itu tanda waqaf yang lazim ataupun yang ada. Jadi tapi seandainya nafas puan panjang, boleh tak kita nak sambung aja? Kadang-kadang orang sampai surah pun dia sambung. Boleh. Contoh, qul huwallahu ahadun, qul huwallahu ahad. Macam mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Selalu orang, tapi saya tak pernah buat, jadi agak susah. Pernah tak dengar orang sambung surat-surat pendek ni? Ada. Contohlah padahal dia bukan tanda waqaf tu. Dia lebih daripada tanda waqaf kerana ayat.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Boleh tak seperti itu? Halo? Ya, Ustaz. Boleh Boleh, tak? Ustaz. Boleh, Ustaz. Sedangkan ayat boleh, apalagi tanda waqaf. Karena tanda waqaf ini bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meletak tanda waqaf itu bukan Nabi Muhammad. Tetapi dia Al-Quran. Kalau ikut sejarah Al-Quran, yang meletakkan tanda waqaf itu adalah ulama yang berasal daripada India, bukan dari Arab. Ulama yang berasal daripada India, namanya saya lupa. Tapi tujuan dia ialah untuk memudahkan supaya orang membaca Al-Quran itu menjadi mudah. Supaya bila kita baca Al-Quran itu menjadi mudah, nafas tak sampai-sampai. Jadi bila kita baca Al-Quran, kenapa ada tanda waqaf? Adalah untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Tetapi ada yang tidak ada tanda waqaf tapi boleh berhenti. Contoh, kalau ayat-ayat panjang kita nak berhenti, boleh. Sebelum summa, sebelum aw, sebelum fi. Satu contoh surat panjang, kita tengok. Jadi bukan hanya berhenti di tanda waqaf. Kita tengok sini. Contohlah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Kalau nafas tak sampai, boleh tak kita berhenti dekat walad? Boleh. Walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Walad ini tidak ada tanda waqaf, tetapi boleh kita berhenti. Kenapa? Karena yang pertama setelahnya adalah waw. Berarti maksud ni dah tidak terputus, dah komplit. Walad anak. Tapi kalau kita berhenti, contoh waladu walahu ukhtun fala, padahal falaha, kita tinggal, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, berarti ayat itu terputus. Maksudnya terputus. Contoh lagi selalunya fa'ing, ayat bawah ni, fa'ing kana tasanataini falah. Makanya salah dekat situ. Terus saya bagi contoh, fa'ing kana tasnataini falahu. Lepas tu terberhenti. Lepas tu dia ambil ni falahu mas. Selalu tak orang ambil ni je. Tak boleh. Itu tak boleh. Padahal ni natas ni kalau nak ambil dari isnataini ataupun fa'in kanas macam tu. Harus betul-betul ayat itu perfect. Maksudnya perfect ni tidak terputus dari segi huruf. Karena bila hurufnya putus, maka maksudnya juga putus. Ataupun yang biasa lafaz Allah tu, yubayyinullahu lakum, terberhenti kejap, lepas tu hulakum antadillu. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, sebab Allah tu diambil hu. Contoh kalau kita cakap saya makan nasi, lepas tu saya makan kan nasi. Orang faham tak kita cakap kan nasi? Orang tak faham. Seperti itu juga dalam bahasa Arab. Jadi pastikan kalau kita nak berhenti bukan tanda waqaf, betul-betul habiskan ayat tu. Wa in kanu ikhwa. Boleh tak? Boleh. Ada tak? Ikhwa. Tak tertinggal. Jadi kalau ikhwa ni tak tahu laki ke perempuan? Perempuan. Kalau perempuan berarti kena wa in kanu ikhwah. Berhenti dekat wah. Karena ta ini dah menjadi bagian daripada perkataan ikhwah. Macam tu Kalau nak berhenti yang tak ada tanda waqaf, pastikan selesai perkataan itu. Walaupun kita nak ulang lagi. Contoh ikhwah, lepas tu kita nak ulang ikhwatar rijal wa nisaa. Macam tu. Jangan pula ambil afaliz zakari, tapi ambil wa nisaan. Okey, macam tu faham InsyaAllah. InsyaAllah. Dia untuk sekarang ni kerana kita masih surah-surah pendek, masih senang. Tapi nanti kalau dah masuk surah panjang, baru terasa menggunakan waqaf itu penting. Betul tak?
Kalau sekarang masih kita surah-surah surah An-Nas, Al-Hakumun, semua nafas kita masih sampai. Okey, kalau tak ada kita masuk kepada, ada pertanyaan tak sebelum kita masuk kepada bacaan? Ada? Ustaz, Ada benda. wakaf mu'anaqah ni kalau tak berhenti boleh kan? Waqaf mu'annaqah tanda dua tadi Yang tanda dua tu. Kalau Boleh. dia tak berhenti boleh, Boleh, kan? boleh. Tapi sebaiknya berhenti. Okey. Paling bagus bacaan dia berhenti. Okey? Paling bagus berhenti. Tapi kadang-kadang ada orang baca kalau baca tahlil pun kadang ada orang yang tak berhenti, tak nak berhenti. Jadi dia kan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh, tak dosa, tapi sebaiknya berhenti. Karena kita ada belajar tanda waqaf. Okey puan, boleh kita masuk ke surah? Boleh. Okey, insya-Allah hari ini kita masuk surah Al-Kautsar. Semalam kita dua surah, yakni surah Al-Quraisy dengan surah Al-Ma'un. Hari ini kita masuk surah Al-Kautsar. Semuanya saya yakin hafal surah ni. Ada yang tak hafal? Sebab surah Al-Kautsar ni pendek, 3. Paling pendek. Di antara dalam Al-Quran ada 3 surah pendek. Yang pertama surah apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar, Wal as Al-As. Satu lagi? al-ikhlas. Al-Ikhlas 4. Panjang, ada 4. Yang 3 surah. Surah apa? Surah An-Nasr. Tengok balik. Surah An-Nasr, Iza Ja'a. Dia panjang tapi dia 3 ayat je. An-Nasr. Okey, surah Al-Kautsar, dan surah ini selalu digunakan dalil kepada hari raya Idul Adha. Ayat kedua ni, fasalli li rabbika wanhar. Kalau khutbah Idul Adha selalu menggunakan perkataan ni, fasalli li rabbika wanhar. Okey, kenapa? Nanti kita terangkan. Okey, jadi surah Al-Kautsar adalah surah yang ke berapa? 108 dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semuanya ada 100 berapa? 114. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 dan dia tergolong sebagai surat Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti di mana diturunkan? Di Mekah. Dan dia juga termasuk surah yang terpendek. Kautsar sendiri bermaksud apa? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Karena Allah memberikan kita nikmat itu sangat banyak. Cuma kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri. Dalam Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabun syadid. Bila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Tetapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Jadi belajarlah menjadi orang yang bersyukur. Karena syukur itu berat. Kadang-kadang kita kurang. Contohlah, kita kadang-kadang kurang mensyukuri nikmat sehat. Nikmat sehat itu terasa bila? Bila sakit baru kita terasa. Masya Allah, bila kita sehat, makan sedap. Bila orang sakit, makan je rasa pahit. Bangun je kepala sakit. Baru bila kita dah sakit, baru terasa sehat itu berharga. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat sebelum sakit. Lepas tu nikmat
Lapang sebelum datang masa sempit atau sibuk lagi. Nikmat. Apa lagi? Sehat. Sehat dah tadi. Nikmat apa lagi? Kaya Kaya sebelum datang masa miskin ya, kalau silap. Lepas tu nikmat Muda. nikmat hidup sebelum mati. Muda sebelum tua. Oh, muda sebelum tua. Betul. Muda sebelum tua. Satu lagi nikmat. Tak ingat. Jadi adalah 5 kenikmat sebelum datang 5 kesempitan. Maksudnya ada tapi ada 5 tu. Okey. Jadi kita manfaatkanlah nikmat yang Allah berikan. Terutama adalah nikmat yang paling kita syukuri adalah kita masih boleh bernafas. Itu adalah nikmat yang paling terbesar. Jadi surah Al-Kautsar ini bermaksud adalah nikmat yang paling besar ataupun nikmat yang paling banyak. Karena surah Al-Kautsar ini juga memerintahkan agar menghambakan diri kepada Allah. Maksudnya menghambakan diri kepada Allah, kita harus sebagai hamba ini kita kena sadar diri, tugas kita sebagai manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah ataupun menyembah kepadanya. Dan kenapa saya katakan surah ini dalil sebagai ayat korban? Karena dalam surah yang kedua, ayat kedua berbunyi, oleh itu kerjakanlah sembahyang karena Tuhanmu semata dan sembelilah korban sebagai bersyukur. Korban. InsyaAllah kita 3 bulan lagi raya korban. 3 bulan 4 bulan 4 bulan Karena sekarang Syakban, habis Syakban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah dulu Zulqa'dah baru Zulhijjah Zulhijjah last. Bulan 12. Dan disitulah kita korban ini adalah wajib bagi yang mampu. Tapi korban wajib bagi yang mampu. Kalau yang tak mampu, korban peraksaan. Sedih je. Sebab tak ada duit. Tapi insyaAllah semoga kita termasuk orang yang mampu untuk berkorban. Okey, kita sambung baca. Okey, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari Puan Ainal. Inna a'tainakal kautsar. Saya ulang. Inna a'tainakal kautsar. Puan Ainal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Okey, alhamdulillah, mantap. Inna nun sabdu Wajibul hunna wajib dengung. Kadar dengung berapa harakat? 2 harakat. Makhraj nun sabdu keluar daripada mana? Hidung, rongga hidung ataupun disebut dengan al-khayshum. Inna mad apa? Mad asli. Mad asli yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil panjang berapa? 4. 5 dan ada yang mengatakan 6. Inna baru kalau kita sambung baru dia menjadi mad asli. Kalau kita berhenti contoh inna mad asli, tapi bila bersambung jadi mad jaiz. Inna a'tai hamzah dengan ain. Ain masuk kepada halqum bagian tengah. Bukan a tapi
A'tayna. Toyna. Toy. Bacaan Lin. Bacaan Lin. To. Makhraj to kat mana to? Lidah. Alisan. Al-lisan. Ujung Di lidah hujung berada di gigi atas Belakang gigi depan. depan. Gigi atas depan. Jadi to tebal. A'tayna na Mad asli. ma asli. A'tayna kal kautsar kal Alif. kautsar al kautsar alif lam Alif lam qamariyah. Maria. alif lam qamariyah. Kautsar bacaan Lin. bacaan lin. Okey, bacaan lin ada dua, yang satu ya, yang satu waw. Wow. Kautsar sar. Sa, makhraj sa daripada mana sa? Ujung lidah. Ujung lidah berada di antara dua gigi Dua gigi. depan. Sar, sar. Sar baca tafkhim ke tarqiq? Tafkhim. Tarqiq ke tafkhim? Tebal. 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 Jadi tafkhim karena sebelumnya adalah huruf berbaris atas. Okey, next. Puan Ramna. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Silakan. Tak ada? Suara. Tak buka suara. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli lirabbika Sekali lagi, suara terputus. fasalli lirabbika wanhar. One more. Fasalli lirabbika wanhar. Alhamdulillah. Fasal sad pastikan sad makhraj sad ujung lidah berada di gigi bawah bahagian depan dan di antara bibir bawah dan atas, bibir bawah lebih ke depan. Fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi Puan Ramna. Fasalli lirabbika wanhar. Alhamdulillah, mantap. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, nun mati bertemu dengan ha. Apa hukum nun mati bertemu dengan ha? Izhar. Izhar ke ifa? Izhar. Kenapa izhar? Izhar halqi. Izhar haki. Sebab dibaca Jelas. jelas. Dan ha termasuk huruf izhar halqi ataupun huruf haki. Wanhar. Har baca tebal ke tipis? Tebal. Tebal. Fasalli li rabbika wanhar. Tebal. Okey. Next. Puan Sadiqah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Silakan. Inna syani'aka huwal abtar. One more. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, mantap. Inna Wajib gunah. wajib. Wajib. Puan Ainal, tak payah sebut idgham, nanti orang confuse. Walaupun ada yang mengatakan idgham wajibul hunnah, tapi bila puan cakap macam tu yang lain nanti confuse. Kita terus saja wajibul hunnah. Okey? Ataupun hunnah.
Inna syani'aka makhraj shin dekat mana shin? Al-lisan, tengah lidah. Al-lisan, bukan al-lisan ya, al-lisan iaitu tengah lidah naik Ke langit. ke atas langit. Inna syani'a mat apa Syah? Mat asli. Asli. Mat asli. Inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dan qalqalah Al-qalah sughra. qalqalah sughra. Tar Baca tebal. bacaan tebal. Jadi inna wajibul hunna syamat asli al-abtar alif lam qamariyah qalqalah sughra tar tafkhim. Okey, sekarang Puan Dayang baca dari atas. Baca dari atas. Semua satu ayat, satu surah. Semua. Ha. Satu surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kejap, sedikit pembetulan. Yang pertama bukan tai tapi toy. Inna a'toi. Toy tebal, lepas tu kausar pendek. Kausar. Kautsar. Ha. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna pendek. Inna syani'aka huwal abtar. Ka pun pendek. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Bagus Puan. Mantap. Okay, next Puan Roslaini. Adik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alhamdulillah, mantap. Puan Rozi. Saya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sorry, tadi saya suruh ulang sekali lagi sebab dia kadang-kadang bacaan tu tak sampai dia lambat jadi laju kadang land. Okey, tapi alhamdulillah. Mantap. Okey, next. Puan Ramnah. Suara silent. Buka suara dulu.
Hello? Signal hilang Puan Ramnah, signal hilang. Masuk. Okey, Puan Ramnah, buka suara. Suara buka, masih silent. Buka suara dulu, Puan Ramnah. Saya tak boleh dengar. Puan Ramnah buka suara dulu. Okey, dah dapat. Okey, silakan. Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Pendek. Fasal. Pendek, Puan. Kausar. Oh. Inna a'tainakal. Kejap. Na panjang, ada ombak. Inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, pembetulan sedikit. Inna sya besar. Angin. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, mantap. Next, Puan Sadiqah. Puan Sadiqah, silent. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Okay, puan-puan, kerana dah tahu panjang pendek, dengung apa makhraj, nanti kalau setelah ini kalau baca dalam solat pastikan makhraj dengan panjang pendek betul. Sebab kebanyakan daripada kita hafal, tapi bila disesuaikan dengan bacaan bunyi lain. Terutama yang selalu salah ni, yang panjang-panjang 4-5 ni kadang-kadang terbaca dua. Jadi kalau bacaan solat, kerana solat itu kita selalu baca kan, pastikan bacaan yang kita hafalkan tu dalam solat sesuai dengan tulisan. Cek. Sebab sama dengan ayat kursi. Ayat kursi banyak orang hafal, tapi bila kita semak tengok dengan tulisan, panjang pendek lari. Tapi hafal panjang pendek lari. Itu banyak terjadi seperti itu. Okey. Next, ada masa lagi. Kita masuk surah seterusnya, surah apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah yang ke 109. Surah Al-Kafirun adalah orang-orang yang bermaksud orang-orang kafir. Dekat sini adalah surah Al-Kafirun menerangkan bahawasanya dilarang untuk bekerja sama dalam solat, kerana orang-orang Quraisy pernah menawarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja sama dalam solat, maksudnya dalam menyembah Allah. Orang-orang Quraisy mau satu hari ataupun satu minggu menyembah Allah, seminggu menyembah berhala. Ataupun satu hari menyembah, hari ini kita sembah, kita solat, hari besok kita menyembah berhala. Jadi itu yang diinginkan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Orang-orang kafir menginginkan bergantian. Nanti ketika kita solat, semua orang kafir pun ikut solat, tapi hari esok orang Islam pun ikut menyembah berhala. Orang Nabi nak tak? Tak nak. Maka turunlah ayat ini yang mengatakan bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Jadi agama jangan
dicampur aduk. Itu pernah tak dengar istilah orang penceramah ataupun orang berpendapat bahawasanya setiap agama itu semuanya betul? Pernah tak? Itu bahaya tu. Kalau setiap agama itu betul ataupun setiap agama itu betul, berarti boleh kita satu hari Islam, esok Kristian, esok Buddha. Itu kalau semua agama betul. Tapi pendapat yang mengatakan semua agama itu betul menurut pemeluknya ataupun pengikutnya. Kan selalu orang-orang kalau debat mengatakan semua agama itu sama dan betul. Itu salah. Tapi kalau orang mengatakan semua agama itu betul menurut penganutnya ataupun pemeluknya. Orang Kristian mengatakan agama Kristen paling betul. Orang Islam mengatakan agama Islam paling betul. Orang Buddha mengatakan agama Buddha paling betul. Jadi memang semua orang merasa agamanya paling betul. Itu biasa karena untuk pemeluknya. Tetapi jangan mencampur adukkan agama. Contoh, solat tadi. Pagi kita menjadi Islam. Sore ataupun petang menjadi Kristian. Itu tak boleh. Okay? Jadi ayat ni mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lepas itu ayat ini juga yang menjadi penyebab diharamkan khamar. Karena orang Arab ni suka minum khamar sebelum Islam datang. Tetapi khamar itu diharamkan secara bertahap. Tidak langsung haram. Karena waktu baru-baru Islam, khamar tidak diharamkan. Ada sahabat yang suka minum khamar. Contohnya ialah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena itu bukan barang haram, itu masih boleh. Kemudian satu kejadian, waktu itu Sayyidina Umar minum arak dan waktu setelah minum arak dan masuklah waktu solat. Bila waktu solat dalam keadaan mabuk. Bila solat dalam keadaan mabuk, ketika membaca la a'budu ma ta'budun, tidak sama apa yang saya sembah dengan apa yang kamu sembah. Tapi kerana dalam keadaan mabuk, maka la tu tertinggal. Jadilah ayat tu sama apa yang kamu sembah dengan aku sembah. Maka turunlah larangan untuk dalam Al-Quran dikatakan jangan solat ketika dalam keadaan mabuk ataupun dalam keadaan minum khamar. Jadi waktu itu kalau minum khamar habis solat isyak boleh. Kerana dari isyak sampai ke subuh itu panjang. Tapi kalau habis maghrib jangan minum khamar. Nanti masih mabuk solat. Itu tak boleh. Itu. Tapi seterusnya arak baru diharamkan ketika ada kisah yang mana orang dipilih untuk digoda oleh syaitan, dipilih untuk melakukan 3 perkara. Minum arak, membunuh dan merogol. Orang itu merasa dia yang paling ringan itu adalah minum arak. Jadi dia minum arak. Tapi bila dia dah minum arak, dia nampak perempuan, dia rogol. Bila dah rogol, dia pun panik, dia bunuh. Dan itulah setelah itu baru diharamkan, betul-betul arak itu diharamkan. Karena lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Itu kalau dalam ilmu fikih disebut dengan marsalatul mursalah. Mana sesuatu yang banyak mudaratnya, itu biasa kalau perkara-perkara yang susah diputuskan, kita tengok mana banyak mudarat ke banyak keuntungan. Kalau banyak mudarat, baik ditinggalkan. Okey. Kita masuk surah Al-Kafirun. Tadi yang belum baca sendiri siapa? Puan Ros dah baca sendiri belum? Dah baca. Baru baca sama-sama kan? Tadi baru 3 ayat kalau tak salah, Puan Ainal, Puan Ramnah dengan Puan Sadikah. Jadi sekarang Puan Ros baca. Terus baca ya? Ya. Okey. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak, satu ayat je. Satu ayat je. Cuma ulang. Satu ayat baca 2 kali. Okay. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun.
Okey, Puan Ros, alhamdulillah. Qul ya. Ya ni agak confuse. Ni mat jaiz ke mat lazim? Mat jaiz ke mat wajib? Siapa yang tahu? Mat jaiz. Jaiz. Mat jaiz. Okey. Bila mat jaiz, okey, dikatakan mat jaiz ya sebab hamzah ada alif. Dua kalimat. Tapi kalau dua kalimat, ya tu sekali dengan hamzah. Betul tak? Dia sambung sekali. Kalau dari segi maksud pun dia satu. Wahai orang-orang kafir. Jadi dekat ya ayyuha ni kadang-kadang ada yang mengatakan, jadi ada pendapat, ada yang mengatakan mat jaiz kalau dari segi kalimat kita tengok sebagai mat jaiz. Betul? Dari segi perkataan dia mat jaiz sebab hamzah ada alif. Tapi kalau dari segi maksud dia satu perkataan, mat wajib. Ya ayyuha, tapi lebih dipakai adalah mat jaiz. Jaiz. Karena dia dua perkataan, ya dengan ayyuha. Tapi kalau orang sebut mat wajib jangan salahkan sebab ada dua pendapat, jangan salahkan. Tapi yang lebih adalah mat jaiz. Ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun alif lam Qamariyah. qamariyah. Kafirun. Run Mat Arid li sukun. mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Okey, next Puan Rozi. Ya, saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Okey, sekali lagi. La a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah, mantap. La panjang berapa? 6. Mat apa? Mat jaiz. Mat jaiz. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. La ingat masuk kain dia. Mulut buka bukan tapi la a'budu mat apa? Asli. Ma ta'budun budun ma'arif sukun. Okay, next Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud. Okay, sedikit pembetulan, jangan tapi memang kalau dia betul-betul lekat lidah tu ke atas, tapi kita gantungkan, tapi bukan bukan ang, tapi ank. Wala antum. Okay, Wala antum abiduna ma a'bud. sekali lagi, qalqalah dia jelaskan a'bud. Okey, sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Alhamdulillah, mantap. Wala antum Mat jaiz mat jaiz munfasil. Antum Ifa hakiki. ifa hakiki. Apa maksud ifa hakiki? Memasukkan. menyembunyikan. Kalau memasukkan idgham. Kalau ifa menyembunyikan. Menyembunyikan beserta dengan wala tum'a. Mat asli. Tum'a mim mati bertemu dengan ain. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Baru ma asli. Bidu Mat asli. ma Mat jaiz. Mat jaiz. a'bud. Qalqalah sughra. Qalqalah. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Ada yang mengatakan qalqalah apa tadi? Wusto. Wusta. Nanti apa tu wusto, apa tu? Ada banyak qalqalah.
Ada qalqalah kubra, ada sughra, ada akbar, ada mutawasid, ada wusta. Wusta. Kadang-kadang kita confuse. Tapi yang selalu sebenarnya yang muncul hanya 3 je. Sughra, kubra dan akbar. Nanti saya terangkan yang 2 tu. Itu ada masa nanti. Okay. Next. Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma Okay, alhamdulillah. Wala mad apa? Majais munfasil. Mad jaiz munfasil. Ana panjang ke pendek? Pendek. Oh, dia. Boleh tak dibaca panjang? Tak boleh. Kecuali Berhenti. kecuali berhenti. Wala ana berhenti panjang 2. Tapi kalau kita terus wala ana apa mad? Ma asli. Bidumma Idgham ma'al gunnah. idgham ma'al gunnah. Ma asli. Abadtum dal bertemu dengan ta. Idgham Idgham tak tahu ditulis Jawi Ustaz dalam nota kita ada. ada. Dekat nota ada. Idgham apa? Macam mana nak sebutnya? Idgham Idgham mutajanisain. idgham mutajan. Kita dah belajar belum? Dah. Dah kan? Idgham mutajanisan. Mana idgham mutajanisan? Muka surat berapa tu? 7. Muka surat 7. Kita dah belajar ke belum kot? Idgham mutajanisain bermaksud Belum sampai. Ni. sama mahraj berlainan sifat. Ataupun mutajanisan ni satu je jenis dalam makhraj. Ta dengan dal, ta dengan to. Jenis sifatnya sama, sifat makhrajnya, tapi sifat berlainan kerana ta lebih ringan, dal ringan, to tebal macam tu. Okey, jadi disebut dengan idgham mutajanisain. Okey, next. Puan Ramna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Tak wala, belum habis lagi. Belum habis. Ayat yang kelima Ayat belum. 5. Ayat 5. 2, 3, 4. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey, pembetulan. Wala antum abidu panjang. Wala antum abiduna ma a'bud. Du panjang puan. Abidu nama. Du panjang 2. Wala antum. Bukan ang. Kejap. Slow. Wala antum abiduna ma a'bud. Abud. Saya ulang saya bacakan dulu sekali. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum Bukan an. Ulang. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Jangan lupa budak itu sebab dia qala. Jadi kena lantun. Ni sama dengan atas saya walamat jaiz. Antum ifa hakiki. Tum'a mim mati bertemu ain Izhar syafawi. izhar syafawi. Amat asli. Du asli. Nama Majais munfasil. A'bud. Qalqalah. Qalqalah kubra. Okey, Puan Ros.
Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Lakum di. Di ma asli. Ma asli. Kum di mim mati mengendal. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Lakum dinukum wa Izhar syafawi. Izhar syafawi. Waliyadin din. Ma'arid li sukun. Mad arid li sukun. Okey, itu tadi surah Al-Kafirun. Sekarang dari Puan Sadiqah baca dari atas sampai akhir surah. Puan Sadiqah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah, mantap. Okay, next. Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, mantap. Okey, Puan Rozi. Ya, saya. Silakan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, mantap. Okay, next. Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum abiduna ma a'bud
Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, mantap. Next, Puan Ramna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Ulang sekali lagi, Kul dia tak dengar. Dengar dia terus ya je. Ay. Kul ya Okey, dah tahu. Okey. Kul ya ayyuhal. Dia nampak mana nanti. Okey. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud Du panjang, dengung. wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Okey, sekali lagi, ang dengung. Wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Du panjang Puan. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Pendek. Lakum dinukum waliyadin. 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 Sekali lagi, lakum. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Puan Roslaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Okey, semua dah baca kan? Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi Selasa depan. Dah puasa belum? Puasa hari apa? Belum lagi. Puasa hari apa? Minggu satu lagi. Lagi satu lagi. Tak, puasa hari apa? Dia? Tak puasa. 3 hari bulan April. 3 hari? Hari Ahad. Hari Ahad ni. Hari 3 April. Ahad. Okey. Ustaz, nak tanya sikit. Bab qalqalah ni kan. Ada yang kata yang lantunan lemah tu surah. Kan? Yang berada di tengah-tengah ayat lah. Fi diha hablum. Itu surah kan? Kemudian kalau yang di hujung kalimah tanpa tasydid dikatakan wusta. Ada juga yang kata kubra. Kan? Fa iza faragta fansab. Kemudian yang akhir sekali dengan tasydid ada yang kata qalqalah akbar. Ada yang kata kubra. Tapi ada juga yang kata fansab tu kubra. Macam mana tu Ustaz? Okey. Okey, Wan. Bahkan ada tambah satu lagi, mutawassit. Ada 5 bahkan. Ada yang mengatakan qalqalah sughra, mutawassit, wusta, kubra, akbar. Okey. Jadi kalau dalam buku tajwid itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama
qalqalah sughra, kubra, akbar. Yang itu yang lazim digunakan. Okey, yang lazim dan yang banyak digunakan sughra, kubra, akbar. Tetapi ada yang menambahkan satu lagi adalah mutawasid. Cuma mutawasid ni masuk kepada kubra. Kenapa? Mutawasid ni adalah qalqalah sughra. Berarti kalau qalqalah sughra kan huruf hujung huruf qalqalah itu bertanda waqaf, bertanda mati. Betul? Cuma dia berada di ujung. Contoh lam yalid wa lam yulad. Yulad itu bertanda mati. Ada orang yang menyebutnya qalqalah mutawasid. Tetapi sebagian orang tetap mengatakan qalqalah kubra. Kemudian ada istilahnya qalqalah kalau akbar dengan kubra dah jelas Kalau akbar ada sabdu. Ada tasydid. Ada sabdu atau tasydid. Tapi yang sekarang confuse ni adalah qalqalah wusta. Betul? Ya. Wusta, kalau ciri-ciri dari wusta sama dengan qalqalah kubra. Sebab wusta wusta berada di tengah. Yang pertama, tandanya ialah kalau kita baca definisi daripada qalqalah wusta, huruf qalqalah qalqalah yang dibaca waqaf, maksudnya ketika waqaf ataupun berhenti dan tidak ada sabdu. Jadi masuk kepada qalqalah kubra. Jadi intinya sebenarnya sama, cuma nama yang lain. Yang mutawasid tadi tu, Kalau dia duduk di mana? Kalau mutawasid dia sama dengan kubra juga. Sebab Sama dia dengan kubra. Mana kubra yang akbar tadi? Bukan kubra. Yang akbar lah. Sama dengan akbar. Lain. Kalau akbar kena ada sabdu. Akbar kena ada sabdu. Jadi mutawasid dengan wusta ini semuanya masuk kepada qalqalah kubra. Ini mutawasid, wusta dan kubra ni definisi dia pada wakaf pada ketika wakaf. Ketika wakaf. Macam faiza faraghta fansab. Itu dikatakan mutawatif. Kalau fangsab, fangsab itu ba itu bertanda mati atau tak? Mati. Kalau dia bertanda mati, itu ada yang mengatakan mutawasid. Tanda sukun asli, tanda mati asli, bukan sebab wakaf. Memang ada. Itu baru mutawasid. Tapi kalau wusta dengan kubra, itu tidak ada beza. Nama je, ada yang mengatakan wusta, ada yang mengatakan sama jugalah fansab itu juga wusta. Dan itu juga kubra. Tapi kejap. Kalau wusta tidak sama dengan mutawasid. Kalau wusta itu sama dengan kubra. Kejap. Kenapa saya mengatakan kalau contoh-contoh yang ada untuk wusta itu sama dengan kubra. Contoh je. Min syarri ma khalaqa. Dibaca khalaq. Ataupun muhitun menjadi muhit. Itu qalqalah kubra dengan mutawasid. Dengan wusta. Cuma mutawasid tidak boleh disama dengan wusta. Karena mutawasid dia huruf itu asli sukun dia. Sukun asli bukan sebab waqaf. Maknanya huruf qalqalah tu disukunkan. Ustaz, mutawasif ni dia sukun asli. Maksudnya sukun macam fansab itu mutawasif. Okey, kalau macam ni sayasla naran zata lahab. Ba tu kan di akhir kalimah tu lahabin kan? Lahabin. Itu wusta. Wusta ataupun kubra, tapi orang selalu guna kubra. Yang paling famous ini sebenarnya 3 istilah je, sughra, kubra dengan akbar. Tapi bila ada dekat kitab lain maka dikeluarkan juga. Tapi bila dikeluarkan orang jadi confused terlalu banyak. Padahal yang ini 3 je, sughra, kubra, akbar. Sebab dia katakan kalau saya tengok satu buku dia kata surah ini lantunan lemah. Maknanya dia di tengah-tengah ayat kan. Betul. Hablum kan. Hablum. Kemudian dikatakan wusta ni yang sederhana kuat ketika waqaf, fansab. Kemudian dikata kubra ini yang ada tasydid, yang lagi kuat. Itu akbar. Lahabim watab. Saya tengok dua buku yang berbeza. Okey dekat itu
satu dia kata sughra, wusta dan kubra. Betul. Tapi dalam Buku lain? reference kita ni Ha-ha. dia kata sughra, kubra dan akbar. Okey, dia banyak buku lah tuan. Banyak buku. Kejap saya tengokkan saya ada buku yang dari mana. Saya ada beli juga. Buku ni buku belajar dari Ustaz Humairah dan Ustaz ni Malaysia, keluarkan Malaysia ni. Buku ni. Ni. Ini Malaysia. Kalau dekat sini pun dia hanya ada 3. Saya guna ni Ustaz. Kalau Ustaz boleh nampak buku ni. Background kena buang. Kalau tak nampak. Oh ya. Yeah. Saya Ustaz memang ambil saya contoh tak Al-Masad Ustaz. Ustaz ambil contoh Al-Masad. Surah Al-Masad Ustaz tunjukkan. Surah Al-Masad. Dia sebenarnya sama je, tapi yang paling famous memang qalqalah tu 3 lah. Qalqalah sughra, kubra, akbar. Dan biasanya untuk buku-buku sekolah, dia memang menggunakan itu 3 tu. Qalqalah sughra, kubra dan akbar. Bahkan kalau buku yang lama, dia akbar tak ada, dia hanya sughra dan kubra. Akbar itu masuk ke kubra. Itu kalau yang dipakai dalam sekolah. Okey, surah Al-Masad yang pertama ni watab berhenti kejap kan? Tabbat yada. Tahan sikit Ustaz. Tahan betul. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ini namanya qalqalah akbar. Kalau yang lain saya naron zata lahab. Ini disebut qalqalah kubra, tapi ada yang mengatakan qalqalah wusta. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Qalqalah kubra ataupun wusta. Mim masad, qalqalah kubra ataupun wusta. Okey, kejap. Tengok dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qalqalah kubra ataupun wusta. Allahus samad sama